Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tarikan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni hari weekend ataupun hari Ahad, so normally memang tak ada banyak berlaku perubahan. So semalam pun Bitcoin masih lagi ada red candle, tapi pun ada benda menarik yang berlaku untuk candle weekly. So nanti Zul akan sharekan siapa yang ada tengok tu review sebelum awal minggu itu tu ada sebutkan pasal bearish pattern untuk di weekly. So nanti Zul akan terangkan, Zul akan tunjukkan apakah technical analysis di 4 hours, di daily dan di kata weekly. So ini nanti kita akan berdasarkan 3 frame ni, time frame ni, kita akan dapat buat rumusan kepada ke arah pergerakan market seterusnya. So tanpa masa, ini adalah coin market cap. So let's go, kita tengok total market cap. Total market cap berlaku peningkatan hampir 1%, iaitu 1.63, volume 53 ataupun 54, hampir 54 bilion, drop hanya 15%. BTC dominan masih lagi below 50%. So harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin untuk kali ni dalam pukul 7 pagi, Bitcoin berada di 41.7. So dalam tempoh 24 hours dia berlaku peningkatan 0.4, tapi normally boleh katakan tak ada sebarang berlaku perubahan yang drastik lah daripada semalam. So lain-lain altcoin, Ethereum pun 24 semalam, hari ni pun 24. So hanya beberapa puluh dolar saja kat belakang bergerak. So lain kita tengok ada tak yang berlaku kenaikan. Cardano 3%, Dogecoin 11% berlaku peningkatan. So lain Matic 3%. So ada tak lagi yang naik, ada sama-sama banyak macam Dogecoin, tak ada. Lossy semua tak ada sebarang perubahan yang drastik sangat. So let's go, kita pergi ke chart. So untuk di Bitcoin, so first kali kita akan pergi dulu di 4 hour. Di 4 hours ni apa kita monitor sejak kita masuk tahun 2024, kita dapat touch, alhamdulillah kita dapat kita punya quarter hit betul-betul major resistance dan berlaku rejection. Itu yang Zul tunggukan, dan daripada point ini kita dah boleh draw kita punya bullish trend line. So nanti Zul akan drawkan bullish trend line tu, ala-ala kita akan draw terus kat di 4 hours ni. 4 hours ni sangat kita akan draw kat di daily. So di 4 hours apa yang kita monitor adalah dua pattern ni, yang mana tak mengejutkan kalau untuk short term berlaku peningkatan daripada point ini, daripada point quarter trend line merah ni untuk point berlaku kenaikan ikutkan daripada last high to last low. Ini kita dapat resistance kita lah kawasan ni. So ini higher high, lower low, higher low, sebelum expected another lower low kita punya target. So untuk di 4 hours, walaupun ada berlaku short term peningkatan, tapi untuk medium ataupun arah seterusnya adalah mostly price nak drop lagi bawah, ataupun kita terus dapat kalau ikutkan nanti kalau Zul clearkan ni, kalau Zul move ni, kalau nanti Zul akan try menjawab. Okay, kalau kita move ni, apa yang kita dapat adalah kita masih lagi buat pergerakan yang ni, iaitu kalau ikutkan kita masih dah breakout kita punya falling channel ni untuk expectation point of breakout. Kalau ikutkan daripada point ni, kita ambil daripada measurement, cara untuk measurement adalah ni point breakout. So ini kita dapat point breakout ni sebenarnya price menuju kali ke almost kawasan 36k. So ini adalah sebagai breakout retest dan price boleh drop bawah. So untuk di 4 hours ni price boleh drop bawah dan juga price boleh naik atas, disebabkan apa? Disebabkan kita ada juga di create kita dapat skip bullish signal, iaitu lower low di price, lower high di RSI. So store RSI pun pada also, sebab tu ada berlaku sikit peningkatan, nampak sikit kata arah kotak hijau tu. Tapi apa pun yang ini belum breakout lagi, tapi yang ini dah breakout. So mostly kali adalah percentage untuk drop tu lebih tinggi berbanding untuk drop bawah. So apa pun kita monitor juga yang ni, pergerakan ni untuk expectation sampai ke kawasan at least resistance. Tapi yang lebih kecil adalah kalau ikutkan last high ini to last low ini, kita akan ada bawa support. So untuk dapat percentage untuk berlaku kenaikan tu ataupun ke at least ke 46 balik. So at least untuk di 4 hour ni dia perlu breakout ni. So ni kalau tu tengoklah sedikit. So kita breakout ni. So daripada last high ni to last low ni kita dah Fibonacci. So ini kalau price dapat breakout ni, so ini dia akan hit 1.6 ni kat mana, expected 1.6 tu akan berada almost dalam dengan major resistance ni. So nanti kita akan tengok major kan, dulu lupa nak tengok ni last high last low 1.6, betul nampak 1.6 kita berada mana. Kalau zoom in ni anda akan nampak lah 1.6 dia. So 45 sampai 46. So ini macam mana Zul nak monitor ataupun confirmation tu, berdasarkan analysis untuk di 4 hours ni adalah percentage untuk drop itu lebih tinggi. Sebab apa? Kita dah pun breakout kita punya channel ini. So breakout channel ni dah retest. So mostly kita expected tentang journey untuk buat perjalanan ni. Anda kata ada berlaku perubahan untuk di 4 hours adalah dengan price perlu breakout
channel ini pula breakout, tirukan delete, breakout channel ini, dan kalau tak ada confirmation adalah dengan breakout minor resistance ni untuk expected pergi ke 1.6, dan pergi 1.6 itu masih lagi kita anggarkan untuk short term saja, tapi untuk kita punya sampai hujung bulan pertengahan tahun ni expected lagi higher high, lower low, higher low, expected no low, ataupun pergerakan yang tu cuba buatkan, iaitu cuba monitor, iaitu pergerakan ABC untuk kesinambungan untuk terus berlaku peningkatan. So itu untuk di 4 hours. Di 1 hour, di daily apa pula kita tengok? Okay, yang ni nanti tu nak tengok dekat 4 hours saja. Kita akan buat daily 4 hours. Okay, kita akan di 4 hours. So di daily sebenarnya kita monitor iaitu satu rising channel. Tu rising channel ni yang kita tengokkan, tu price dah hit kita punya kawasan resistance. So daripada official ni kita dah mendapat create kita punya satu trend line yang untuk kita punya panggil trend line untuk bullish ataupun buran tahun 25. So kita akan remark color ni, kita lock. So ini adalah kita punya trend line. So selepas habis tahun ni, so meaning daripada point ni kita expect berlaku rejection seperti mana circle yang lepas sudah pun terjadi, alhamdulillah, seperti mana yang circle yang lepas. So now kita tengok price expected daripada last low ni, last low to last high ni kita ada support kita dalam 34 ke 30k. So meaning daripada point ni kita nak tengok price itu drop kawasan ni. So kita ada target tadi untuk minor di 4 hours pun memang ada target untuk sampai ke 35. Soalannya adakah dia akan terus drop drastik ataupun dia naik dulu sikit ke untuk ni lah, untuk collect stop loss yang short ataupun long tu, yang trade leverage tu. So kita spot tak tetap, kalau naik pun tak hilang. Tu ini kita price expected boleh naik begini dan berlaku sikit dropping. So dua pun berlaku. So untuk di 4 hours untuk pengen short term ada momentum untuk drop, ada momentum untuk naik, tapi mostly percentage untuk di 4 hours adalah lebih untuk drop. Di daily apa yang kita dapat adalah di daily kita dapat RSI below 50. Kemudian price dah breakout ni. So ini percentage untuk daily mostly tak ada untuk naik. Di daily aku kata mostly lah boleh katakan 100% untuk drop, tapi 100% tu tak adalah aku kata jatuh tu terus jatuh, tapi dia akan jatuh juga soon later. Cumanya currently memang percentage untuk drop tu lebih tinggi, dan data yang tu dapat adalah lebih kepada untuk drop. So sebab tu dia akan menunggu kawasan ni. Ini adalah kawasan tu punya target. Hopefully kita dapat kawasan ni. So mungkin lambat sikit dalam tu jangkakan dalam bulan 4, paling awal 4, lewat sikit mungkin bulan 6, bulan 7 kita dapat dalam kawasan ni. Kita akan expected sideways sikit lama dalam ni. Drop slowly ni kalau kita dapat contoh drop macam ni. So cantik. Ini bermaknanya confident kalau kita nak dapat confident nak beli kawasan ni dengan heavily invest. So lebih yakin sebab apa kita dapat pergerakan ataupun karakteristik chart tu, candle tu jatuh macam tu, slowly drop tu. So ini lebih lebih apa dia ayat tadi, lebih meyakinkan, lebih yakin lah untuk kita buy, untuk masuk dalam kawasan ni untuk mau breakout ke atas. So ini untuk di daily. So ini kita ada trend line ni. So trend line ni adalah trend line 25 penyeburan. So ini breakout saja ni kita akan expect untuk price akan buat agresif berlaku kenaikan. So itu untuk di Bitcoin. Kemudian kalau di weekly, so di weekly siapa ingat Zuhairi cakap itu kita ada satu signal bearish untuk di weekly, yang mana macam biasa RSI dah berada di overbought, kemudian stop RSI pun berada overbought tu, dan kita apa dapat ni, kita dapat higher high di price, higher low di RSI. Kemudian kita dapat satu lagi candlestick, iaitu kita dapat apa, iaitu candle hijau ni. So paling tinggi adalah yang ni, ikutkan kita dapat candle hijau ni. Kita dapat candle hijau, kemudian kita dapat satu sampai hit, kemudian berlaku rejection, dan body dia adalah close below candle hijau ni. Below candle hijau ni, confirmation dia adalah ini adalah kita panggil bearish engulfing. So bearish engulfing selalunya dia akan dapat satu candle ni, dan candle ni akan retest balik. Retest sampai mana? Retest antara opening dan closing body untuk hijau ni. So ini apa yang dapat minggu ni kita dapat lah. Ini yang menarik juga kan. Kita dapat adalah price, yes, berlaku kenaikan untuk minggu ni dalam 43, tapi untuk di drop juga dalam 41, dan price consider sama. So ini juga kan ini red candle. So ini memang menunjukkan ini adalah signal untuk bearish. So yang mana price expectation akan drop ke bawah lah. Drop sampai mana menunjukkan kalau ikutkan berdasar weekly ni tak ada sebarang red candle kawasan ni, yang ada yang ini. Sebab tu kita boleh monitor lah last low
last high ni, sebab tu support kita berada dalam 35 ke 30. So bagi Zul, 35-30 adalah quarter point, quarter landing ataupun point support yang quarter Zul akan ambil opportunity untuk last on in ataupun on in position untuk sebelum bulan tahun 2025. So ini secara rumusan daripada 4 hours di daily dan weekly, kita berdasarkan forex circle juga memang expectation price Zul expected high expectation Zul untuk price drop at least dalam kawasan almost dalam dekat dengan 35 ataupun 34 ni lah, yang mana look to the left memang kita ada support resistance dekat kawasan ni. So sedikit lower adalah kawasan major sen kalau dalam 29-30. So main dalam box antara between 34-35, 34 ke 30 adalah memang kita punya kawasan major support ataupun next lower height, iaitu lower low, higher height, lower height. Lower low, higher height, lower height, higher height, lower height sebelum next higher height. So itu untuk expectation zone untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So ruangan komen semalam kita akan ambil dari bawah. Salam tu, minta tolong review spek lah kita sudah. Salam tu, tolong review RAD UST ke USDT? RAD UST. Okay, ada RAD UST. Kalau di RUSDT, okay, dia akan tengok. Okay, dia pernah review tak? Macam pernah review. Okay, di Binance nanti kita akan tengok yang lain-lain. Contoh di Gate.io. Okay, di Gate.io data dia lagi awal lah kat sini. So kita akan guna di Gate.io lah. So nampak ni data ni lagi awal lah. So first kali kita akan tengok harga opening dia adalah dekat tak kisah walaupun zone draw dekat Gate.io, kalau monitor di Binance still boleh Binance, kat Kucoin boleh, tapi cuma kita tahu point penting kita adalah di 77 sen, iaitu harga opening dia. So kat sini apa kita tengok adalah price dah berlaku kenaikan, dan kenaikan tu ikutkan price kali return balik. So expectation price ni kali bermain below support Fibonacci. Itu consider bagus lah, consider kawasan dan harga masih lagi above opening. Apa yang tu nak masukkan di tuan draw last low to last high, kita akan dapat support. Tu support kita nampak ini sebelum ni dia support, kemudian dia breakout, lepas breakout price itu support bertukar menjadi resistance. So price currently bermain below harga support lah, harga support ni. So meaning ini adalah consider consolidation. So meaning lama juga consolidation ni, daripada Mei 22 sampailah sekarang pun dah nak masuk hampir kalau 2 bulan lagi bah masuk Mei baru. So meaning setahun dia kawasan ni. Tak apa pun price masih lagi quarter harga opening, so consider boleh quarter breakout. So kat sini kita nak tengok last low kita dapat lah ni, last low last low ni kita boleh draw ini, ikutkan ini channel ni dah breakout. Kemudian kalau nak draw yang flat ialah ni, yang ini tu yang ini, nanti kita akan draw dia lebih kepada flat lah ataupun okay, yang ni dan ini tu dua channel ni. So channel ni dah breakout, consider bullish, daripada downtrend berubah jadi uptrend, cuma dia tak agresif lagi. So meaning kawasan ni consider great lah, great opportunity untuk anda letak position all in. Dan next movement adalah dengan price breakout channel ni, dan breakout channel ni price akan return balik dalam box support, dan bila box support ni quarter return balik, so price kita akan boleh buat reaction dengan last high to last low, dan kita akan ada box resistance. So meaning kita akan dapat box resistance ni, dan box resistance ni adalah kita punya momentum untuk next pump untuk sampai breakout sampai ke 1.6 ataupun all time high. So ini adalah kita punya untuk di RAD USDT ni. So meaning bagi Zul, kalau yang anda dah kaji fundamental, anda yakin mengikut dia punya technical pun fundamental dia masih okey, cuma tak dalam tahun ni tak ada news yang memberangsangkan sangat. So to meaning soon dia ada good news untuk daripada fundamental, insyaAllah dia akan start naik, dan start naik tu kalau price dapat return balik support, sebenarnya kita boleh monitor more higher. Tu takkan nak buy kat kawasan ni, mahal dah $10. So now adalah consider good time untuk anda letak investment anda dalam kawasan ni, dan make sure anda invest duit expected boleh loss. So itu untuk di RAD. Next comment, teruskan perkongsian. Semoga boran nanti kita sama dapat strike, InsyaAllah. Amin, kita akan dapatkan. So walaupun memang tahun circle kali ni circle yang penting bagi Zoom sebenarnya. So untuk dia punya matlamat untuk ni lah, untuk quarter benching awal. Tapi tengoklah macam mana jumlah yang dapat tu, target at least dapat dalam
5 angka. 5 angka tu dapat at least dalam half million. Half million tu mungkin itu paling paling happy lah kalau dapat 5 million. Tapi memang Zul ada target 1 million pun. So 1 million tu, tapi Zul punya target adalah 1 million USDT. Tu untuk circle ni Zul tak expected boleh dapat. Tapi kalau semua price naik seperti mana yang Zul expectation kan, semua coin tu, tapi expected dalam tu taklah 100% naik. So mungkin dalam 50%, 40% dapat hit target. Dalam 60% mungkin Zul akan dapat at least 40 ke 50% daripada Zul punya target untuk dapat 1 million USDT. So mungkin Zul perlukan lagi satu circle. Tengokkan rezeki, tengok rezeki Dorimo macam mana. So thank you untuk semua pengesahan ilmu kita. Thank you juga untuk share, kuota like dan subscribe. Tengokkan chat Manta. Lepas tu X apa tu? Manta Expert kat Bit.True tu. Tu orang tengok kan. Manta. Okay, Manta rasanya macam pernah review baru ni. Dekat mana tu review kat Manta ni? Gate.io, KuCoin, Bybit, Bitget. Rasa dekat ni, kat Binance tapi di 4 hours. Kan 1 hour, 4 hours. Tak kenapa ada 2.49. Tu tak ingat Manta ni kat review kat mana. Okay, Zul akan buat barulah. Zul tak ingat kat mana, tapi Zul akan buat dekat Binance lah. Lebih kurang sama je harga opening je. So kat sini, okay, tu, kenapa ada 2.49 ni? So harga opening adalah kat sini. Okay, Manta ni tu beribu, tapi tu tak draw sembarang apa, sebarang kuota technical. Sebab apa? Masih baru sangat coin ni. Tu sekarang ni macam cakap kan, perlukan technical analysis. Kalau ikutkan daily baru 3 hari saja. Tu 3 hari tu kalau anda dapat opening dapat bawah sempat buy bawah 10 sen ni, memang untung lah anda. Cumanya kalau untuk long term lagi, kita memang perlu tunggukan kuota next moment. Tu kalau ikutkan ni price, kalau ikutkan price tengah buat orang kata ni low ini, tu low hari ni dia buat kuota ni sideway. Tu sideway ni kalau ikutkan tak cukup untuk mengatakan sebagai support. So last low ni kalau nak dapat support yang cantik, at least price perlu drop dalam kawasan ni. So price tak drop, price tengah ambil kawasan tu. Itu ni bahayalah untuk buy kawasan ni. So sebab apa? So kita perlukan next movement dia. Tapi kalau anda dah ada position kat kawasan ni, tahniahlah. Tapi kalau baru-baru nak masuk, boleh masuk cuma DCA sajalah. So mungkin anda start dengan position 20%. Position dah 20%. Kalau berlaku kenaikan, naik dan dapat support nanti, boleh pergi kuota DCA. Tapi kalau tiba-tiba price drop dalam kawasan ni, drop kawasan below tu, mungkin anda boleh buat sikit aggressive buy. So untuk Manta ni, wait and see dulu siapa yang dapat untuk long term. Dan kalau anda yakin dengan fundamental, mungkin anda dah kaji fundamental, anda yakin untuk long term dia, mungkin dia project dia ada future value, anda boleh masuklah jump in dengan kawasan price ni. Tu bergantung pada anda punya kajian. Tapi cara teknikal tak berapa cantik lagi lah untuk buy. So itu untuk Manta. Next comment tadi, expert. Okay, expert USD dekat Bit.True. Bit.True ke Bitget? Bit.True. Alamak, tak nampak pula dekat sini. Dia nampak Bitget je. Ke XUSD. Okay, tu tak nampak dia punya Bitmat expert. Okay, tu Bitget kot. Okay, tu akan tengok kat Bitget lah. Mungkin Bit.True ke Bitget, mungkin salah type kot. Bit.True tak pernah dengar pula exchange Bit.True. Kalau Bitget ni tu tahu. Okay, tu akan tengok Bitget kat. So nampak kat sini pun cantik je harga opening kat kawasan ni. So touch dalam kawasan ni. So ini contoh kalau yang baru tiba dari test support lah. Ni consider cantik lah. Ikutkan price ni tengah bermain below support. So last low, last high, kita dapat support Fibonacci. Dan nampak macam mana dia breakout below support. Kemudian price tu bermain below support. So ini secara long termnya, ini adalah good range untuk anda letak investment.
So price akan later akan kembali ke support, dan balik kembali support, dia akan trigger untuk react dengan dia punya major resistance balik. Last high to last low major resistance kita berada above atas ni, dan sebaik dia hit major resistance, dan kalau dapat breakout macam itulah, kita akan boleh target 1.6 ke atas. So ini untuk kita delete yang ni. So dah kita nampak lah pergerakan dia untuk react dengan kawasan ni. So ini bawah ni consider good range untuk anda start invest. Harga pun masih lagi above opening, so consider fundamental dia masih lagi dalam condition ataupun fundamental dia masih lagi good lah untuk long term. So itu untuk aspek pada next comment. KDA very A Zul, kat mana nak beli KDA dan VRA. So KDA ni Zul tak buy lagi, ikutkan itu KDA dah breakout. So siapa dapat invest tu tanyalah masa harga. So KDA ni kalau ikutkan itu ni breakout channel ni Zul ada bagi dua signal, iaitu sama ada nak buy all in kawasan ni ataupun buy breakout. So ni consider dah dapat. So consider breakout ni berada resistance bertukar jadi support. So boleh consider jump in masuk lah. Cumanya daripada point ni jangan panik kalau kita dah dapat support, tiba-tiba kalau Bitcoin drop dalam 30. So apa yang berlaku kalau Bitcoin drop 30, apa expectation boleh berlaku di KDA. KDA boleh drop daripada last low ini to last high yang ni. So kita akan dapat support dia. So support dia akan drop dalam sikit below bawah ni. So ikutkan kita dah dapat support ni. So kalau price drop dalam kawasan below 10 sen, below 10 sen, below $1, so dalam around dalam 80 sen dan 60 sen, so consider rezeki lah untuk all in position. So tak perlu panik. So kita boleh dapatkan untuk ni, untuk di KDA ni, ini adalah consider boleh DCA dapat kawasan ni, insyaAllah boleh all in lah, all in position untuk di KDA. So price KDA dah, chart KDA dah mengatakan daripada downtrend dah berubah jadi uptrend. Dia dah start buat first higher high. So lower low, higher high. So expected dalam box ini adalah dia punya lower high sebelum next higher high. So itu untuk di KDA. So consider dah boleh start DCA, tapi kalau dapat position ni memang lagi cantik lah untuk aku kata all in position. So itu untuk KDA. Kemudian VRA betul tak? Okay, VRA tu dah all in lah itu. So VRA masih lagi selamat. Siapa-siapa nak buy downtrend, berubah downtrend tu punya favorite, tu falling channel, naik buat support Fibonacci. So kat dalam kawasan ni adalah great buy untuk long term. Tu sendiri pun dah buy all in di kawasan ni. Kenapa average tu berada atas sikit? Sebab apa, dulu pun tu dah ada. Sebelum ni tu dah ada dalam 2000 coin. So tu tambah lagi 10,000 coin. So now tu punya average berada dalam kawasan ni lah. So tak jauh mana pun dalam kawasan ni, tu happy je. So kalau ada rezeki mungkin tu tambah lagi, tapi dengan dana yang tu ada tu dah kata consider okey dah. Kalau loss lah duit tu. So meaning tu dah invest all in dalam kawasan ni. So kalau anda nak invest juga, terpulang kepada anda, tapi Izzul dah all in. So anda nak follow tak perlu, itu anda punya decision dan anda punya risk, anda punya risk yang perlu anda ambil lah untuk investment. So bagi Zul, ini adalah good time untuk all in position. So itu untuk di VRA. Next comment, thank you Zul, tolong tengokkan Sul, Solana. Okay, so ni apa berlaku? Sekejap, cuba ada kat chart atas ni, Solana. Okay, Solana ikutkan long term, ni nama je lah breakout dia punya downtrend, terus naik currently kita dapat minor support dengan reaction ataupun analisis untuk di Bitcoin tadi. Tu expectation kan untuk Solana boleh drop dalam lingkungan price ni, price untuk lower high yang pertama. So kita dapat ni lower low, higher high, lower high. Lower high dia dalam kawasan ni lah, almost dalam kawasan 50k pula, $50. So antara between 60 ke 40. So kita ambil di tengah dalam 50. So kita boleh akan dalam 50 plus minus lah. So dalam range ni 50 plus minus kita boleh dapat sebelum next bulan, bukan next pump. So expected currently kita ada minus support ni. So price RSI masih lagi above 50. So stop drop saja below 50, kita akan seperti sikit agresif lah. Kita ada base kawasan ni, look to the left kita ada base kawasan ni, look to the left lagi kita ada puncak ni. So memang ada satu support yang penting. So bening untuk Solana ni, Zul macam dekat Zul pun untuk tahun ni Zul akan target untuk top 10. So Solana adalah antara punya Zul top 10. So apa yang Zul nak tengok kali ni adalah untuk ni peluang Zul adalah Zul nak tunggu rezeki peluang Zul. Bitcoin drop dalam 35k. Kalau drop kawasan tu, insyaAllah untuk di Solana boleh dapat dalam kawasan $50. $50 tu akan heavily invest sikit lah untuk tahun ni. Kemudian tu akan aku kata untuk tu akan
hold untuk tahun 2025. So itu untuk Solana. Next comment, tolong tengok coin baru, bang, nama Saros dekat Bybit. Saros Bybit. Susah juga coin baru ni kalau data tak banyak. Saros dekat Bybit. Alamak, tak jumpa pula. Apa dia ni? Saros dekat Gaio, dekat KuCoin, dekat Max, dekat Bybit. Tak masuk pula dalam kawasan ni. Nak cari tu mungkin boleh, tapi dia akan cuba buat dekat, dia tengok dekat KuCoin. So walaupun nanti ni lo, okay, harga baru. So sama aja, harga baru ni baru 2 hari. So dekat Max ke dekat mana ke sama aja, anda boleh buat ni. Cumanya kalau dekat, contoh kita buat paling awal selalunya dekat Max, dekat Gate.io, dekat Bigate ni adalah kata paling-paling awal lah. Mungkin beza jam saja. So 1 sen dekat Max, bawah sikit 0.09 sen, bawah 1 sen juga. Kemudian kalau kat KuCoin pun sama 1 sen, tu kita boleh katakan average lah 1 sen. So mudah kita buat di KuCoin pun tak apa. So kita akan tengok 4 hours. So apa, okay, yang ni cantik, dia dah return balik ke kawasan support. So tak kisahlah dekat Bybit ke bawah, expect tu sama saja, harga opening dalam kawasan 1 sen. So ni sikit below 0.09 tu, boleh plus minus lah 1 sen. Tu kita boleh draw last low, last high yang ni tu kita nak berada di support Fibonacci. Sedikit below, tak masalah, support below ni. So ini adalah dia punya di 4 hours, ingat 4 hours. So mari kita tengokkan price kawasan ni. So nak jump in masuk pun consider good lah untuk long term. Cumanya data masih lagi baru. Cuma ini di 4 hours. Kalau di daily lain cerita dia punya data. Tapi untuk yang ni, untuk di 4 hours at least untuk short term, kita boleh jangkakan boleh berlaku kenaikan daripada pump ni. So mungkin sikit lower lagi dengan aku kata condition Bitcoin pun nak jatuh. Bukan jatuh lah, aku kata expected untuk drop sikit correction. So mungkin dia akan lama sikit dalam kawasan ni. Mungkin dia akan turun lagi sedikit lower dalam hampir-hampir dekat harga opening sebelum dia niat spam. So itu untuk di Saros. Tak pasti coin apa, tapi inilah kalau anda nak tengok ini condition dia, harga opening, price masa below support. So consider aku kata ruang untuk investor masuk sebelum next spam. So itu untuk di Saros. Next comment dah tak ada. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan lain. So hopefully kita akan dapat kita punya kuartal Bitcoin return dalam kawasan 30 ke 35k untuk kita dapatkan kita punya last buy untuk tahun ni. Kuartal kita dah all in tahun 23, dapat signal kat sini, signal kat kawasan ni. So next signal untuk another all in sebelum kita breakout ini. Dan breakout ni apa berlaku, dia boleh tunjuk contoh-contoh yang lepas macam ni. Dia hit major resistance, berlaku correction, sini sikit lah, ni black swan event, covid. Kemudian price apa berlaku, breakout saja trend line ni, dan price akan buat agresif lah. Agresif tu anda nak tengok lah, agresif namanya. Yang sebelum-sebelum ni pun ada. So itu yang kita peluang kita, yang kita tunggukan. Hopefully kita dapat last buy untuk tahun ni, iaitu dijangkakan kalau berdasarkan analisis four-year circle ni, insyaAllah dalam pertengahan tahun lah. So paling awal mungkin bulan 4, kata bulan 5, 6, 7 macam tu, 4, 5, 6, 7 tu bulan tu, antara pertengahan bulan, kita panggil pertengahan tahun, untuk kita dapat support tu sebelum next bulan. So tu pun sedang kumpul modal, insyaAllah tu target dalam 20 lebih lagi, target minimum 20k, kalau ada rezeki lebih lah. So tu akan buy heavily another all in position kawasan ni untuk Bitcoin dan juga orang lain, terutama dalam top 10. Kemudian doakan kuartal layan market untuk bulan tahun 2025. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa ada review. Assalamualaikum. Bye bye.